Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam Jumaat yang berbahagia, yang ceria ini, iaitu 29 hari bulan 7 2021, kita teruskan perbincangan kita dalam kitab Nurul Lum'ah fi Khasa'isil Jumu'ah, kilauan cahaya yang menerangkan tentang ciri-ciri keistimewaan hari Jumaat. Ada 100 keistimewaan yang dikumpul oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam risalah dia ni. 100 ciri keistimewaan, di antara yang sahih, yang tak sahih, dan yang lebih daripada tak sahih pun ada juga. Yang penting dia nak kumpul 100 yang sampai kepada kita, yang dikatakan oleh orang. Baik para pelajar sekalian, kita sambung perbincangan kita Al-Khususiyatu, ciri at-tasi'ah was-sab'un, ciri keistimewaan yang ke-79, iaitu yaqulut tayr. Pada hari Jumaat burung bercakap. Burung bercakap sama-sama dia. Kalau cakap dengan kita, kita pun tak faham. Burung berkata, Salamun, salamun yaumun salih. Selamat sejahtera hari yang baik ini. Dia ada juga ucapan hari baik. Apa riwayat ini? Perkara ini telah dikeluarkan oleh Ibnu Abid Dunya dan Al-Imamul Baihaqi daripada Mutarrif. Mutarrif ni bahawa dia pernah mendengar daripada orang yang sudah mati menyebutkan perkara yang demikian. Dan pendengaran ini merupakan satu kemuliaan kepadanya. Ya, ini kita kata awal-awal lagi saya kata wallahu a'lam. Sebab dia dengar orang mati bercakap. Macam mana cerita ni? Atau ketika mendengarnya, dia dalam keadaan antara tidur dan jaga, di antara bainan naim wal yaqazah. Jadi celah cerita dengar tidur tak tidur, maknanya tidak boleh buat hujah lah. Tak boleh buat hujah. Dia dengar pula orang mati bercakap. Dan wa akhrajad Dainuri fil Mujalasah, nama kitab dia lah. An Bakrin bin Abdullah Al-Muzani, katanya, inna tayra, burung-burung menemui burung yang lain pada malam Jumaat untuk mengingatkannya terhadap malam Jumaat dengan berkata, asy'arta annal jum'ata ghadan, kamu tahu ke tidak besok hari Jumaat? Jadi cerita ini ruwiya an Ibni Umar, ada juga riwayat daripada Ibnu Umar, makna angkat ke sahabat, tapi wa fihi Abu Ma'syar matruk. Jadi ada riwayat dia daripada Abu Ma'syar matruk. Maknanya cerita-cerita kita ni tidak daripada Nabi, daripada orang mati. Dan yang diriwayat daripada sahabat pulanya, rawi dia matruk. Makna matruk tu tak boleh dipakai lah. Baik para jemaah sekalian, ada lagi riwayat lain yang menceritakan bahawa binatang itu bercakap besok hari kiamat. Besok hari Jumaat. Besok hari Jumaat. Jadi kita kata wallahu alam dari sudut kesahihan cerita dia, sebab dia pun ambil daripada cerita-cerita seperti yang telah disebutkan tadi. Baiklah para jemaah sekalian, kita pindah pula kepada ciri yang ke-80.
Al-khususiyatus thamanun, keutamaan berjalan menunaikan solat Jumaat. Bandingan keutamaan tunai solat Jumaat ni bagaimana? Akhrajat Tabarani fil Awsat an Anas. Tabarani mengeluar dalam kitabnya Mu'jamul Awsat dari Anas, diriwayatkan bahawa iza raha minna sab'una rajulan ilal jum'ah, apabila 7 orang, sab'una 70 orang, 70 orang laki-laki berjalan menuju ke solat Jumaat, kanu kasab'ina Musa, maka darjat mereka seperti 70 orang yang mengikut Nabi Musa pergi bernajat kepada Allah Azza wa Jalla di Tur, ataupun lebih afdal daripada orang pengikut Nabi Musa lagi. Tengok dalam nota kaki takhrij hadis ini, muhakkik kata rawahu at-Tabarani fil Awsat, dalam rawi dia Ahmad bin Bakar al-Balisi, qala al-Azdi kana yada'ul hadis. Ahmad bin al-Balisi ini pereka hadis palsu. Wallahu alam. Kita kata tutup cakap itulah. Berjalan ke masjid ada kelebihan, tapi nak banding dengan Nabi Musa, tidak ada, hadis itu maudhu'. Ciri keistimewaan yang ke-781, Al-Hadiyah wa Thamanun. 81, puasa pada hari Jumaat bersama dengan hari-hari lain berturut-turut. Mana kita puasa hari Rabu, Khamis, Jumaat, 3 hari berturut-turut. Apa kelebihan dia? Akhrajat Tabarani wal Baihaqi fi Syu'ab wal Asbahani fi Targhib an Ibni Umar. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama yaumal arbi'a wal khamis wal jum'ah. Siapa dia puasa pada hari Rabu, Khamis, Jumaat, summa tasaddaqa yaumal jum'ah, kemudian dia sedekah pada hari Jumaat, sedekah. Dia sedekah sedikit atau banyak, tak kira, ikut duit yang ada. Ghufira lahu kulla dhanbin 'amilahu hatta yasira ka yaumi waladathu ummuhu. Nasaya diampunkan dosa-dosa dia sehinggalah jadilah dia seperti hari yang dilahirkan oleh mak dia, tidak berdosa lagi. Qala fi Zawaid, dalam majma' saya kata rawahu Tabarani fil Kabir wa fihi Muhammad bin Qais al-Madani Abu Hazim walam ajid man terjemah tu. Aku tak tahu siapa dia ni rawi ni. Majhul dia panggil. Tak jumpa dia punya periwayat. Maknanya kita kata hadis ni pun bermasalah lah tu. Kalau tak masalah, orang boleh kenal riwayat dia siapa. Tuan-tuan nak sedekah jelah. Nak puasa hari kami puasa, tapi riwayat bersambung gitu. Sampai macam setara dengan pahala haji. Haji mabrur, siapa yang mengerjakan haji mengikut syarat rukunnya, maka dia balik ke kampung dia seperti hari dilahirkan oleh ibu. Itu sahih. Tapi yang ni rawi dia pun tidak dikenali. Wa akhrajal Baihaqi fi Syu'ab an Ibni Abbas. Daripada Ibnu Abbas dia kata kana yuhibbu, dia suka puasa pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat. Dan dia bagi tahu bahawa Nabi SAW menyuruhnya dan suruh sedekah sedikit atau banyak, kerana dia mempunyai kelebihan yang banyak. Samalah. Hadis ni pun lebih kurang yang tadi jugalah. Allahul musta'an. Banyak hadis-hadis yang pelik-pelik dalam cerita 100 ni. Wa akhrajal Baihaqi wa dha'afahu. Baihaqi bawa cerita ni dan dia kata hadis ni tak sahih, dhaif. An Anas. Man shamal arbi'a wal khamis wal jum'ah bunya lahu qasran fil jannah min lu'lu wa yaqut wa zumrud. Siapa dia puasa hari Khamis, hari Jumaat, hari Rabu, Khamis, Jumaat, dibina sebuah mahligai dalam syurga daripada permata yakut dan zumrud.
wa kataballahu lahu bara'atan minan nar, Allah Taala lepaskan dia daripada api neraka. Katanya dalam rawi dia Saleh bin Jabalah, juga tidak sahih. Baihaqi juga mengeluarkan daripada Abi Qatadah Al-Adawi, kan, Abu Qatadah Al-Adawi katanya tidak ada hari, Abu Qatadah ni kata, tidak ada hari yang aku benci berpuasa selain daripada hari Jumaat secara bersendirian. Mana kita makruh puasa hari Jumaat saja. Dan tidak ada hari yang aku suka berpuasa selain daripada hari Jumaat. Dia kata, bagaimana, orang tanya dia, kenapa pelik ni? Qala, yang mengkagumkan aku iaitulah berpuasa berturut-turut Rabu, Khamis, Jumaat. Kerana mempunyai kelebihan yang sendiri. Kita kata wallahu alam. Ada lagi hadis lain dalam bab ini sama juga. Yang pentingnya kelebihan puasa khusus pada hari Jumaat saja itu tidak ada yang sahih. Daripada ada lagi Sa'id bin Mansur meriwayatkan dalam kitab dia, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Sufyan bin Sulaim qala akhbarani rajulun min an Abi Hurairah qala man shama yaumal jum'ah, siapa dia puasa hari Jumaat, kataballahu lahu asyrata ayyamin ghurran zuhran min ayyamil akhirah la tushakiluha ayyamud dunya. Siapa dia puasa pada hari Jumaat, kan, Allah tulis baginya 10 hari bercahaya lagi terang di antara hari-hari akhirat yang tidak serupa dengan hari-hari dunia. Fihi majhul, rawi dia majhul, tidak dikenali. Wa huwa rajulun min Jusham lam yusammi baina sab, maknanya hadis ini juga tidak sahih. Sebab dia bercanggah dengan hadis sahih larangan puasa hari Jumaat saja. Dia kata puasa hari Jumaat saja sini. Jadi banyak masalah. Baiklah, kita pindah kepada tajuk lain pula lah. Ciri yang ke-82, akhrajal Bazzar, Al-Bazzar meriwayatkan bahawa iza dakhala Rajab, bila masuk bulan Rajab, diriwayatkan Nabi kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatlah kepada kami pada bulan Rajab dengan Sya'ban dan sampaikan kita bulan Ramadan. Wa idza kana, apabila mari malam Jumaat, dia kata hazihi lailatun gharra wa yaumun azhar. Ini malam yang bercahaya dan hari yang ceria. Hadis ini telah kita sebut dalam ciri yang ke-66 dulu, bahawa hadis doa ini tidak sahih. Nak doa tidak jadi masalah, tuan-tuan. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar kata sanaduhu dhaif. Salah ke kita doa Allahumma barik lana fi Rajab? Tidak salah, tapi atas dasar kita nak kata inilah amalan Nabi, sukar, sebab hadis dia tidak sahih. Nak berdoa dipersilakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita bulan Rajab, berkat kita bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Doakan sentiasa, la haraja, insya-Allah. Yang ke-83, kelebihan solat sunat 2 rakaat selepas maghrib pada malam Jumaat. Akhrajal Asbahani an Ibnu Abbas. Asbahani meriwayat daripada Ibnu Abbas. Apa dia kata? Siapa dia solat lepas maghrib 2 rakaat malam Jumaat, apa jadi? Dia baca rakaat yang pertama Fatihah sekali dan baca Iza Zulzilatil 15 kali. Baca lepas baca Fatihah, kita baca Iza Zul 15 kali. Hawwanallahu alaihi sakaratil maut. Allah Ta'ala permudahkan dia nak mati. Wa a'adhahu min azabil qabri, selamat daripada azab kubur. Wa yassara lahul jawaz ala sirat yaumal qiyamah, mudah nak lalu sirat pada hari kiamat. Kalau kita boleh dapat hadis ni menarik, tuan-tuan. Tapi apa kata muhaqqiq? Qala fil fawaid, hadis siapa dia solat Jumaat 2 rakaat ni maudhu', dia kata. Wa kadzalika solat 4 rakaat, 8 ke 12 rakaat itu la yasihu fi salatil usbu',
Tidak sahih belaka tu, intaha kalam Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Mana hadis ni tidak sahih. Habis boleh tak kita solat? Boleh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para sahabat solat antara maghrib sampai ke isya. Boleh solat, dipersilakan. Tapi nak ambil fadilat khusus. Nak menetapkan fadilat itu yang jadi masalah. Jadi masalah kita ini di fadilat. Adapun nak apa ni, nak solat tidak jadi masalah. Baik, kita pergi kepada ciri yang ke-84. Apabila hari Jumaat itu selamat, maka sejahtera pula hari-hari lain. Bila selamat hari Jumaat, hari lain pun sejahtera. Mana dalil dianya? Dalil dianya akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah an Aisyata qalat idza salimatil jum'ah salimatil ayyam. Apabila hari Jumaat itu sejahtera, maka hari lain pun sejahtera juga. Maksud dia apa? Maknanya kalau hari Jumaat ni tak kiamat lagi, tak kiamat dah lah untuk minggu tu. Betul, sebab kiamat tu berlaku pada hari Jumaat. Tapi hadis ini apa cerita? Rawahu Daruqutni fil Afrad wa Ibnu Adi wa Abi Nu'aim fil Hilyah wal Baihaqi, semuanya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi isnadihi Abdul Aziz bin Aban wa huwa kadzdzab. Rawi dia tu seorang rawi bin Aban ni pembohong, pendusta. Maka hadis dia, biasanya kalau rawi pendusta, ulama hadis hukum hadis dia tu dhaif, maudhu', hadis dia palsu. Wallahu alam. Baik, kita pergi kepada ciri yang ke-85, perkara yang dilakukan ketika memasuki masjid. Bila masuk masjid pada hari Jumaat, apa yang kita nak buat? Akhraja Ibn Sunni fi amalil yaumi wal lailah. Daripada Abu Hurairah kata apa ni? Diriwayatkan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-masjid, Nabi kita bila masuk masjid pada hari Jumaat, baginda sering memegang kedua belah bendul pintu dia. Dia masuk, dia pegang dua pintu tu. Dua hak megang pintu. Kemudian dia baca, Allahumma ja'alni awjaha man tawajjaha ilaika wa aqraba man taqarraba ilaika wa afdala man sa'alaka wa raghiba ilaik. Ya Allah, jadikan aku orang yang paling kehadapan di antara orang yang menghadap kepadamu, orang yang paling hampir di antara orang yang menghampirkan diri kepadamu, dan orang yang paling utama di antara orang yang meminta kepadamu, serta di antara orang yang paling utama di antara orang yang suka kepadamu. Cantik dia punya bacaan. Kalau kita nak baca. Tapi hadis ini kata di muhakkik akhrajahu Ibnu Sunni wa zakara Ibnu Allan fi Syarh al-Azkar tad'if. Ibnu Hajar kata hadis ini dhaif. Dalam sanad dia ada dua rawi majhul. Jadi hadis ini tidak sahih juga. Kata di An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi kata apa? Eloklah kalau kita masuk dalam masjid ni kita baca doa. Jadi alhamdulillah doa masuk masjid yang sahih sudah ada. Cukuplah. Dan kita baca doa yang sudah maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Perisai Muslim. Tuan-tuan boleh dapati doa masuk masjid. Doa keluar masjid. Alhamdulillah. Allahumma ftahli abwaab rahmatika, keluar Allahumma ftahli abwaab fadlika, sentiasa baca. Baik para jemaah sekalian, kita pindah kepada yang ke-86. Ciri 86, karahatul hijamah fi. Makruh berbekam pada hari Jumaat. Hari Jumaat tak boleh berbekam. Betul ke tak boleh? Akhraja Abu Ya'la anil Husain bin Ali, cucu Nabi ni. Dia kata apa? Diriwayatkan bahawa inna fi yaumil jum'ah la sa'a la yahtajimu fiha ahadun illa mata. Sesungguhnya pada hari Jumaat itu ada satu ketika yang tidak diharuskan berbekam seorang itu, melainkan dia mati kalau dia bekam. Dia balik. Ya, hadis sahih cakap hari Jumaat ada satu waktu mustajab doa. Dia ni hari berbekam pula. Siapa dia bekam hari Jumaat, mati dia. Macam mana ni? Kata di
dalam Majma' Zawaid kata rawahu Abu Ya'la wa fihi Yahya bin al-Ala wa huwa kazzabun. Habis cerita. Rawi dia tu kazab, pembohong. Salah kita. Kan ulama hadis kata kalau rawi pembohong, hadis dia tak boleh pakai. Ada juga riwayat larangan daripada berbekam pada hari Jumaat daripada Ibnu Umar. La yahtajim ahadukum yaum al-Jum'ah. Jangan berbekam pada hari Jumaat. Fa fiha sa'ah. Ada satu ketika dalam hari Jumaat ni siapa dia berbekam, fa asabahu wadahun. Kalau dia bekam juga dia akan tipu penyakit wadah, penyakit sopok, penyakit kulit. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan kamu cela kecuali diri kamu sendiri. Orang larang kamu buat juga. Maka hadis tentang berbekam ni apa kata di para ulama? Al-hadis allazi fi Ibnu Majah. Wa fihi Al-Hasan bin Ja'far wa dha'if wal akhar fi isnadi maqal qalahu Al-Busiri fi Zawaid. Jadi hadis ni juga tidak sahih. Maknanya larangan kata tak boleh berbekam hari Jumaat itu tidak sahih. Toke-toke bekam boleh ambil lah tanda hadis ni, kan? Nanti orang bantahkan susah pula kita. Ciri yang ke-89, husulus syahadah liman mata fiha. Siapa dia mati pada hari Jumaat mendapat pahala mati syahid. Dulu kita hadis yang lepas-lepas tu kita bincang tentang kelebihan mati malam atau hari Jumaat ni, lepas daripada soal kubur. Ia ni naik darjat lagi mati syahid dia. Mana hadis? Akhraja Humaid bin Zanjawih min mursal Iyas bin Bukair. Mursal ni maknanya tak sambung kepada Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Man mata yaum al-Jum'ah. Siapa dia mati pada hari Jumaat, ditulis baginya pahala orang mati syahid. Wa wuqiya fitnatna al-qabri. Dan dia dilindungi daripada fitnah kubur. Hadis ini mursal dhaif. Hadis yang kubur tu kita sudah bincang dalam siri yang lepas, kan. Wa akhraja min mursal Ata. Hadis mursal pula ni, hadis yang tidak sambung juga. Hadis ma min muslim au muslimatin yamutu lailatal jum'ah au yaumal jum'ah. Siapa dia mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat, menasaya dia dijaga daripada fitnah kubur. Walaqi Allah. Dia berjumpa dengan Allah tanpa hisab. Dia datang pada hari kiamat bersama beberapa saksi yang menyaksikan bahawa dia adalah seorang yang taat. Seorang yang taat. Hadis mursal dhaif. Cuma hadis tentang kelebihan mati malam Jumaat tu kita dah bincang minggu lepas. Ada para ulama yang mengatakan darjat dia boleh diterima. Kita kata Alhamdulillah. Bagi orang yang boleh mati pada malam Jumaat, kita kata Alhamdulillah rezeki dia. Mudah-mudahan Allah selamatkan dia daripada azab kubur. Tapi tidak semesti orang baik mesti mati malam Jumaat. Tidak syarat. Sebab orang mati baik ni orang mati dengan husnul khatimah. Ciri yang ke-88, sembahyang kelebihan solat sunat duha pada hari Jumaat. Kelebihan solat duha pada hari Jumaat. Apa dia kelebihan dia ni? Tengok kelebihan besar. Al-Asbahani meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, siapa dia solat duha 4 rakaat pada hari Jumaat, fi dahrihi marratan wahidah. Sepanjang hidup dia sekali tu pun dia buat cukup dah. Apa jadi? Dia baca Fatihah 10 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 10 kali, Qul a'udzu binnas 10 kali, Qul huwallahu 10 kali, Kuliah 10 kali, ayat kursi 10 kali setiap rakaat. Fa iza tasyahhada wa sallama wastaghfara, lepas dia bagi salam dia minta ampun 70 kali, bertasbih 70 kali. Kemudian dia kata la ilaha illallah wa la syarikalah. La ilaha illallah qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rafa'allahu anhu syarra ahli sama'. Allah Ta'ala angkatkan dia segala kejahatan orang di langit dan di bumi dan kejahatan di manusia. Kuat besar sekali dia punya kelebihan. Tapi apa boleh buat, nasib kita. Hadis ini kata di Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah, maudhu'. Hadis ini palsu. Hadis maudhu'. Fi isnadhi majahil.
Wallahu a'lam. Ada juga Al-Fatani dalam Tazkiratul Mawdu' menyokong mengatakan cerita ni maudhu'. Jadi tuan-tuan nak solat duha pagi Jumaat, solat tanpa pegang dengan ni kaifiat yang sudah ada ni. Baik, kita pergi kepada yang ke-89. Ini menarik tuan-tuan. Kelebihan wukuf di Arafah pada hari Jumaat mengatasi hari-hari yang lain. Baik. Dari sudut sanad hadis tidak sahih, tapi dari sudut orang panggil maksad, kelebihan tu memang wujud. Kelebihan wukuf pada hari Jumaat mengatasi hari lain. Wukuf ni makna kita wukuf di Arafah hari Jumaat. Dari 5 sudut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah. Dia kata apa? Yang pertama, muwafaqatun Nabi. Kita wukuf pada hari Jumaat sama dengan hari Nabi SAW wukuf pada hari Jumaat. Wa innama yakhtar lahul afdal. Allah Ta'ala pilih untuk Nabi yang terbaik. Maka dia jadi wukuf hari Jumaat terbaik. Bertepatan dengan hari wukuf Nabi. Alhamdulillah. Yang kedua, kerana pada hari Jumaat ada waktu mustajab doa. Hari Arafah mustajab doa. Kembar dua tempat mustajab. Yang ketiga, annal a'mal, amalan kita ni naik dia punya darjat kemuliaan dia kerana kemuliaan waktu, kemuliaan tempat, kemuliaan masa. Maka dalam hal ini dia berkumpul semua. Dia kumpul hari Jumaat, dia kumpul hari Arafah, berkumpul waktu kita buat haji, berkumpul pada hari awal Zulhijjah, duduk pula di tempat yang Allah Ta'ala suruh kita berkumpul. Maka dia banyak perkumpulan yang pada hari tersebut. Alhamdulillah. Yang keempat, ada riwayat hadis. Hadis ni ada masalah tuan-tuan, tanda hal hadis. Hadis ni dia kata apa? Afdalul ayyam, sebaik-baik hari-hari Arafah. Apabila hari itu bertepatan dengan hari Jumaat. Siapa dia wukuf hari Arafah pada hari Jumaat, afdal, lebih baik daripada 70 kali haji kita wukuf pada hari lain. Sebab itulah masyhur di kalangan masyarakat, wukuf pada hari Jumaat ni dikira haji akbar. Wukuf hari Jumaat jadi haji apa? Haji akbar. Tapi apa boleh buat tuan-tuan? Hadis ini akhrajahu Ruzain. Dikeluarkan oleh Ruzain. Apa ulama kata? Qala fi mukhtasaril maqasil hasanah azahu Ruzain lil Muwatta wa raddahu al-Hafiz Ibnu Hajar. Dia kata tak ada dalam Muwatta. Tidak ada dalam Muwatta. Bahkan para ulama mengatakan hadis ini tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad kata, wa amma mastafadha. Perkara yang sudah melebar tersebar luas di dalam percakapan orang awam bahawa wukuf pada hari Arafah, hari Jumaat sama dengan 70 kali haji pada hari lain, wukuf hari lain. Fa batilun la aslalahu an Rasulillah. Pandang cerita itu batil, tidak ada asal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minas sahabati wat tabi'in. Maka orang kata wukuf hari Jumaat ni sama 71 kali haji, tidak sahih. Hadis itu batil, la aslalahu. Kalau kita kebetulan wukuf hari Jumaat, kita kata alhamdulillah, tuan-tuan sudah dapat dalam kitab ni bawa 5 kelebihan. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad bawa 10 kelebihan. Kerana dia sama. Yang kelima, ada juga disebut, ada lagi disebut ni. Disebut bahawa pada hari Arafah, kalau hari Arafah hari Jumaat, Allah SWT beri keampunan kepada semua orang yang di Arafah. Kita mengatakan hadis ini juga tidak tepat, sebab hadis Allah Ta'ala beri keampunan kepada semua penduduk di Arafah itu umum, tak kira hari Jumaat ke hari apa. Sewaktu Nabi wukuf di Arafah, di petang hari Arafah, Allah wahyukan kepada dia, diampunkan semua orang di Arafah. Nabi beritahu pada sahabat. Sayyidina Umar tanya, hadhihi lana khasah, ya Rasulullah, ini untuk kita saja ke? Nabi kata, lakum waliman ata ba'dakum, untuk kamu dan semua orang datang ke Arafah selepas daripada ini. Kata alhamdulillah tuan-tuan, kita selamat. Siapa dia dapat sampai ke Arafah, bahagialah dia. Baik. Alhamdulillah. Ada orang tanya, dia kata,
sudah disebut bahawa Allah Ta'ala beri keampunan kepada hari orang di Arafah. Kenapa pula sebut hari Jumaat ni? Apa faedah dia? Maka dijawab Allah Ta'ala yahtamil an yaghfir lahum bi ghairi wasitah. Dia kata kemungkinan lah pada hari Jumaat ni tanpa perantara, hari lain diberikan menuju satu golongan kepada golongan lain. Kita kata wallahu alam, hadis pengampunan umum pada Arafah itu lebih sahih daripada hadis kita ni. Jadi kita kata alhamdulillah. Yang pentingnya memang ada kelebihan kalau boleh wukuf pada hari Jumaat kerana bertepatan dengan hadis Nabi, haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkumpul banyak perkara. Hari mustajab doa 2 mustajab. Hari Arafah, hari Jumaat. Tidak dinafikan. Tapi kalau kita nak namakan dia haji akbar 72 kali haji, itu tidak sahih. Haji akbar yang betul-betulnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Yaumal Hajjil Akbar, kata ulama tafsir, hari raya haji ketika jemaah berada di Mina. Itu hari haji akbar. Sebab apa? Berkumpul banyak amalan haji di situ, melontar, bercukur, sembelih korban, tawaf, sa'i. Banyak amalan haji berkumpul pada hari tersebut. Baik, kita pergi pula kepada ciri yang ke-90. Puasa pada hari Jumaat bersama dengan beberapa hari yang lain. Tadi kita dah sebut dah kan. Asbahani meriwayatkan daripada Abdullah bin Amru, siapa dia ada hajat, hendaklah dia puasa pada hari Rabu, Khamis, Jumaat. Pada hari Jumaat dia kena sedekah banyak pula. Kemudian bila dia solat Jumaat, dia pun baca doa ni. Panjanglah doa dia nya. Maka hadisnya ini kita telah bincang dalam siri yang lepas bahawa tidak sahih perbuatan hadis yang tersebut. Wallahu alam. Hadis satu lagi daripada Ibnu Sunni, siapa yang berpuasa, siapa kata di Amru bin Qais Allah payah nama dia. Kata Amru bin Qais al-Muzani, payah baca terjemahan dia kata, sampai khabar kepada aku. Kelebihan tetapi kata ulama kata bahawa Amru bin Qais al-Mulai tapi la yakhfa an matan riwayat ini gharibun jiddan. Mana peliklah bacaan yang dia ada ni kita kata tak apalah tuan-tuan. Baik, ciri yang keistimewaan yang ke-91, la tuftah, tidak dibuka pintu-pintu neraka Jahannam pada hari kiamat. Akhraja, tidak, pintu nerakanya tidak dibuka pada hari Jumaat. Keistimewaan ini tidak sama dengan keistimewaan yang sebelum ini yang menyebut bahawa neraka Jahannam tidak membakar. Ni pintu tak buka. Abu Nu'aim telah mengeluarkan daripada Ibnu Umar, dia kata apa? Diriwayatkan bahawa inna Jahannam tusa'ar kulla yamin. Neraka Jahannam itu dinyalakan pada setiap hari dan pintu-pintu dibuka kecuali hari Jumaat. Kerana pintu pada hari Jumaat tidak dibuka dan tidak bernyala. Apa ulama hadis kata, rawaha Abu Nu'aim wa qala gharibun min hadis Abdullah Makhul. Dalam sanad dia pula lemah. Abdullah bin Ahmad kata orang tu matrukul hadis, yang pentingnya hadis ni tidak sahih. Baik, ciri keistimewaan yang ke-92, digalakkan bermusafir pada malam Jumaat. At-Tabarani mentakhrij daripada Ummu Salamah, dikata Nabi yastahib an yusafira yaumal khamis. Nabi kita sallallahu yuhibbu, Allah salah saya tak. Yuhibbu, Nabi kita suka musafir pada hari Khamis. Qala At-Tabarani wa fil Kabir wa fihi Khalid bin Iyas wa huwa matruk. Dan riwayat lain pula, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran kharaja yaumal khamis. Nabi kita bila dia nak musafir, dia musafir pada hari Khamis. Ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari mengatakan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruj idza kharaja fisar yaumal khamis. Jadi ada riwayat yang sahih
Nabi kita suka bermusafir pada hari Khamis. Itu ada. Jelas. Cuma yang tadi tu, yang malam Jumaat tu tidak. Jadi alhamdulillah, yang ni jelas. Dalam Bukhari pun ada ni. Fi babil jihad, babu man arada ghazwah wa man ahabbal khuruj yaumal khamis. Jadi alhamdulillah. Baik, kita pindah kepada yang ke-93, malaikat mengelilingi orang sembahyang Jumaat. Malaikat mengiringi. 93. Akhraja Abdullah bin Ahmad fi Zawaid an Thabit al-Bunani. Dia kata, Thabit kata apa? Balaghana, sampai kepada kami bahawa malaikat ma'hum alwah. Dia bawa papan tulis dia daripada fiddah, daripada perak, serta pen daripada emas. Mereka ini mengelilingi dan menulis tentang siapa yang salat Jumaat, yang sembahyang pada malam Jumaat dan hari Jumaat berjamaah. Jadi hak ni pun daripada Thabit bin Al-Bunani, bukan daripada Nabi SAW. Yang sahihnya, hadis Nabi kata hari Jumaat malaikat dia tunggu di tepi di pintu masjid. Siapa datang awal dia tulis. Bila imam khatib naik mimbar, malaikat pun tutup dia punya buku. Itu sahih. 94. Sembahyang 2 rakaat selepas mandi sunat Jumaat. Pada keduanya dibaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Tak pergi sembahyang Jumaat dalam 1000 kali ni. Kan? Siapa dia kata di Ibnu Asakir dalam tarikhnya, daripada sanak dia Muhammad bin Ukashah bin Mahmud bin Muawiyah, daripada Zuhri, dia kata siapa dia mandi malam Jumaat, kemudian dia solat 2 rakaat, dia baca qul huwallahu ahad 1000 kali, ra'an nabiyya sallallahu fi manamihi, dia boleh tengok Nabi pada malam tu. Allahu Akbar. Macam mana tuan-tuan? Cerita-cerita kita ni sedap saja ni kan. Qala al-Fatani dalam Qanun al-Mawdu'at, dia kata ni, rawi dia ni Muhammad bin Ukashah ni min kibaril wadda'in, di antara orang yang kuat mereka hadis palsu. Kita kata wallahu alam lah. Nampak berpelik dah. Ibnu Ukashah pula kazab. Jadi baiklah, nak solat lepas wuduk, solat lah, tidak ada masalah. Tapi seperti itu masalah. Kita pergi kepada ciri yang ke-95, menziarahi saudara seugama selepas solat Jumaat. Akhraja Ibnu Jarir an Anas fi qawlihi ta'ala fa idza qudiyatis salatu fantashiru. Apabila selesai solat, kamu berjalanlah di muka bumi. Qala laisa li talabid dunya, bukan kerana nak mencari dunia, tapi nak ziarah orang sakit, nak solat orang jenazah, pergi ziarah sahabat-sahabat kita yang di sana. Maka jadi rawi cerita ni nama dia Hazim bin Atha Matruk, waramahu bin Ma'in bil Kazab. Wallahu alam. Pada tu saya pun ambil laju-laju dah ni. Nak sudah dah. Yang ke-96, tidak makruh sembahyang. La tukrah fi salah ba'da subhi. Tak makruh semaya lepas subuh dengan lepas asar pada hari Jumaat. Macam mana ni? Akhraja Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf an Tawus. Dia kata pada hari Jumaat solatlah. Wa in sahha, kalaulah sahih lah ini menguatkan bahawa waktu mustajab doa itu sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Dengan itu tidaklah dapat dikatakan ia bukanlah waktu sembahyang. Jadi kita kata tidak ada riwayat yang sahih. Yang sahihnya dibenarkan solat hari Jumaat ni sewaktu sebelum zuhur. Sebelum zuhur, waktu matahari di tengah langit, ada satu waktu larangan solat, maka itu je waktu yang dilarang. Waktu itu dilarang, tapi hari Jumaat tak larang. Adapun selepas solat subuh, selepas solat asar, tetap larangan itu terpakai pada semua hari kecuali ulama khilaf di Makkah. Wallahu alam. Ciri keistimewaan yang ke-97, pahala orang masuk masjid dan sembahyang 4 rakaat dalam masjid pada hari Jumaat.
Ad-Daruqutni meriwayatkan dalam kitab Al-Gharaib. Gharaib ni kitab yang pelik-pelik dikatanya. Al-Khatib dalam kitab Ar-Ruwat, fi Ruwati Malik an Ibn Umar, apa dia riwayat dia? Dia kata, siapa dia masuk masjid pada hari Jumaat, dia solat 4 rakaat, kemudian baca setiap rakaat Fatihah dan qul huwallahu ahad 50 kali. Jadi semua keseluruhannya berapa kali? 200 kan? Maka lam yamut, dia tak akan mati sehingga dia tengok di mana tempat duduknya dalam syurga, atau diperlihatkan tempat duduknya dalam syurga. Kata di Tuan Syekh, tengok ciri-ciri yang ke-83 tadi kita dah bincang. Wallahu alam, tidak ada yang jelas lah, tidak ada yang sahih. Kita pergi kepada ciri ke-98, meninggalkan majlis pada hari Jumaat dan mengisi waktu dengan ibadat. Maknanya hari Jumaat ni tak usah buat majlis banyak-banyak lah, ibadat je hari Jumaat ni. Ad-Dailami telah meriwayat secara marfu' daripada Aisyah, la yafja'u ar-rajulu kullal faj'ah hatta yatruka majlis qaumi 'ashiyatal Jum'ah. Seseorang itu tidak akan bersedih-sedih sehingga dia meninggalkan majlis kaumnya pada petang Jumaat, lari balik kita pergi beribadat. Ini pun tak tahu siapa riwayat lah. Ada ulama tak tahu dia punya bagaimana sanad. Wallahu alam. Yang ke-99, Allah bermegah-megah dengan hamba-Nya pada hari Arafah dan hari Jumaat. Akhraj Ibnu Sa'ad fi Tabaqati Anil Hasan bin Ali, dan cucu Nabi SAW, Hasan kata apa? Inna Allah Ta'ala yubahi malaikatahu bi'ibadati yaumi Arafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbangga-bangga dengan kepada para malaikat dengan hamba-Nya pada hari Arafah. Ini banyak dah hadis-hadis tentang hari Arafah, kita sudah sebut, ada hadis yang sahih yang menyebut demikian. Allah kata, ibadi ja'uni syu'than muta'arridina dirahmati. Hamba aku datang dalam keadaan berdebu berdabu, rambut tak terurus, kerana mendapatkan rahmat aku. Maka saksilah kamu bahawa aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka, dan kepada orang yang minta ampun untuk dia. Itu jelas hadis Arafah. Wa idza kana yaumul jum'ah fa mislu zalik. Hari Jumaat pun sama juga. Wallahu alam. Ini cerita Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat. Dua-dua muhakkik no komen belaka. Muhakkik Arab betul komen, yang saya ada ni pun tidak komen. Mana dia kata tak payah komen lah, sebab hadis yang Arafah tu ada dalam riwayat. Tapi hari Jumaat tu bagaimana? Wallahu alam. Baik, alhamdulillah. Yang terakhir, alhamdulillah, al-khususiyatul mufiyatul lil mi'ah. Ciri keistimewaan yang ke-100. Setara mana yang ke-100 ni? Qala al-Khatib fi tarikhihi. Al-Khatib Baghdadi mengatakan hari Jumaat dibangkitkan terang lagi bersinar. Dia kata Al-Khatib Baghdadi, diriwayatkan bahawa inna Allah yab'asul ayyam yawmal qiyamati ala hayatiha wa tub'asul jum'atu zahra'a munirah. Allah Ta'ala bangkitkan ke semua hari pada hari kiamat mengikut keadaan masing-masing. Hari Jumaat akan dibangkitkan dalam keadaan terang bersinar-sinar, ahlinya akan bergembira dengannya seperti pengantin diarak menuju pada suaminya. Ia menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinarannya itu, wajah mereka bagaikan salji putih dan keharuman mereka bagaikan kasturi. Mereka menyelam dalam lautan kafur. Mereka dilihat oleh manusia dan jin. Mereka memandang tanpa takjub sehinggalah mereka masuk ke syurga. Mereka tidak dicampuri oleh orang lain melainkan para muazzin yang hanya mengharapkan keridaan Allah. Sukalah muazzin kita. Ya, dia boleh pahala yang besar, bercahaya pada hari kiamat. Tapi hadis ni rawahu Al-Khatib. Rawahul Khatib dalam Tarikh Baghdad ketika meriwayatkan terjemah Abu Ja'far Muhammad bin Hamdan. Dalam riwayatnya Khalid bin Yazid Al-Amri Abul Walid, Ibn Hibban kata munkarul hadisun jiddan. Jadi hadis ni pun tak sahih lah. Wallahu alam. Baiklah para jemaah sekalian,
Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada satu lagi hadis ni kata ni, hadza akhiru al-khasa'is, kata Suyuti rahimahullah taala, inilah akhir ciri-ciri keistimewaan hari Jumaat. Kata di Abu Anas, alhamdulillah, tengok ni, dengan pertolongannya tamatlah penulisan ini. Suyuti kata, dengan pertolongan Allah tamatlah dia nulis kitab ni pada bulan Safar tahun 1118. 1118 ni siapa dia? Penulis kitab dia ni, bukan Suyuti. Suyuti mana orang yang mencatat kitab ni. Jadi wallahu alam. Yang pentingnya alhamdulillah, kata Abu Anas, tamatlah perbincangan kita sebanyak 100 kelebihan hari Jumaat yang sahih, yang dhaif dan yang maudhu' yang telah dikumpul oleh Imam Suyuti dalam kitabnya 100 keistimewaan malam dan hari Jumaat. Jadi bagi ana alhamdulillah pada hari ini 19 Zulhijjah 1442 bersamaan 29 hari bulan Julai 2021, tamatlah bacaan kita kepada kitab ini. Jadi bagi ana lah, kitab ini tidak sesuai dibaca oleh masyarakat awam, kecuali dibaca oleh asatizah yang boleh baca ta'liq, komentar tentang hadis-hadis dia. Kalau tidak kita percaya semua benda, susah. Kita tak menyalahkan Imam Suyuti. Imam Suyuti ni gaya dia kumpul apanya orang kata. Mau pilihlah sendiri mana sahih mana tak sahih. Jadi alhamdulillah binikmati tatimmus salihat. Mudah-mudahan Allah Taala bagi berkat apa yang kita belajar, dan kita cari risalah lain pula untuk kita baca pada malam Jumaat yang mendekatkan kita kepada Allah dengan banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.